Baik, terima kasih kita ucapkan kepada rakan tugas di atas siaran langsung itu sebentar tadi, dan seterusnya kita bawa ke studio inovasi-inovasi terkini melalui Tech Olympics yang bakal dijayakan di peringkat akhir tidak lama lagi. Kita bersama dengan berusaha Encik Abdullah bin Daud, Setiausaha Bahagian Pembudayaan dan Perkhidmatan STI, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dari MOSTI. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Dan juga pelakon dan pengarah video pendek Keluarga Tech Olympics yang merupakan seorang yang tidak perlu diperkenalkan lah. Kita bersama dengan Abang Sabri Yunus. Terima kasih kerana bersama kami. Dan juga seorang tetamu yang saya rasa kita perlu kenalkan yang berada di sana. Beliau bukan sahaja patung, tapi boleh melambai-lambai. Boleh bergerak. Ya. Dia dah buat dah. Okay. Dia boleh berjabat tangan, boleh melambai dan melakukan gerakan seumpama manusia. Namanya siapa? Nek Zora. Nek Zora. Nek Zora. Hai Nek Zora. Kombinasi dua perkataan, next dengan aura. Next aura. Masa depan, semangat, inspirasi masa depan. Ni apa pula ni? Gerakan Ultraman. Okey, Nek Zora, selamat datang ke studio Selamat Pagi Malaysia. Nek Zora ni dia banyak kepada pergerakan. Dia tidak boleh berkomunikasi lah secara lisan, tetapi pergerakannya menyerupai manusia. Ini antara satu inovasi terkini yang juga kita bawakan. Jadi kita mulakan dengan bertanya kepada Encik Abdullah tentang program Tech Olympics ni. Mungkin kita boleh memperkenalkan sedikit program ni kepada para penonton Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Terima kasih saudara Terence. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Dan bagi pihak MOSTI, saya terlebih dahulu ucapkan terima kasih kepada pihak RTM, penerbit dan semua kru-kru SPM kerana memberi peluang kepada kami untuk tampil dan bersama-sama berkongsi program yang telah kita atur, yang telah kita anjurkan selama hampir 4 tahun. Tahun ini merupakan penganjuran tahun keempat yang kita panggil Program Malaysia Tech Olympic. Tech Olympic itu bermaksud teknologi mengikut kaca acuan Tech Olympic. Ia merupakan salah satu program pembudayaan sains, teknologi, inovasi yang mana dalam bentuk pelaksanaan, mood pelaksanaannya bersifat pertandingan dengan terfokus kepada pelajar sekolah dan juga remaja belia. Jadi program Tech Olympic ni program pembudayaan STI yang bersifat pertandingan dianjurkan seluruh Malaysia termasuk Sabah, Sarawak, Labuan. Kita laksanakan mengikut zon-zon kawasan, contohnya di Semenanjung, Utara, Selatan, Timur dan Tengah, Sabah dan Sarawak. Kemudian yang nak kita nyata dan kongsi pada pagi ini adalah pertandingan Malaysia Tech Olympic peringkat akhir. Peringkat kebangsaan yang mana dijadualkan pada 9 dan 10 November di MITC Melaka. Jadi kita akan tampilkan hampir 5,000 pelajar yang merupakan pemenang-pemenang di peringkat zon, dibawa ke pertandingan akhir dan diadakan secara besar-besaran selama dua hari. Jadi kalau kita lihat kepada skrin sebentar tadi, banyak pautan berkaitan dengan kerakyaan Tech Olympics tu di peringkat sekolah dan sebagainya. Video pendek yang dihasilkan oleh Abang Sabri. Mungkin kita boleh ceritakan tentang idea dan apakah sebenarnya penyampaiannya yang ingin ditonjolkan kepada penonton. Okey, saya difahamkan video pendek itu sebagai satu promosi ataupun iklan supaya menarik minat para pelajar dan juga ibu bapa untuk menyertai akan pertandingan Tech Olympics ini. Kerana dan video itu masa itu kita buat tu khusus untuk Pantai Timur. Sebab kami difahamkan bahawa Pantai Timur khususnya Kelantan antara penyertaan yang paling kurang sebelum ini. Tetapi alhamdulillah tahun ini sebelum video itu muncul, sebelum ditayangkan di hari perasmian dia itu kita dapati penyertaan Kelantan paling ramai. Oh. Ya, saya tak tahu adakah
kerana video kerana video itu, tapi video itu belum disiarkan di hari launching tu. Tapi alhamdulillah syukur. Apa yang kita buat, idea yang datang daripada Mosti sendiri, dan saya hanya menggarapkan sebagai sebuah penceritaan, ya, sebuah penceritaan di mana kekeluargaan dibawa pulang, seorang anaknya yang bekerja dengan saya dibawa pulang ke kampung robotnya. Nexora. Ya, bawa robot ini di mana di situ baru didedahkan kepada orang kampung. Orang kampung dan menarik minat orang kampung, dan pada saya video pendek itu sangat menarik kerana saya sendiri selaku pelakon dan pengarah pertama kali mengarahkan sebuah cerita pendek tentang macam mana pentingnya sains dalam kehidupan manusia. Sedangkan di kehidupan saya dalam dunia seni dan sastra, tapi nak menyampaikan pahaman tentang pentingnya sains dalam kehidupan kita hari ini. Itu satu cabaran yang saya hadapi, macam mana nak createkan sebuah penceritaan yang sesuai, tersulamnya antara sains dan seni dalam cerita tu. Jadi kalau kita melihat kepada perkembangan teknologi, dulu kita tak pernah bayangkan akan wujud robot seperti Nexora ni. Tetapi sekarang seolah-olah penceritaan klasik Jetsons sudah pun jadi realiti, ya. Robot yang boleh bergerak seumpama manusia. Kalau yang menonton Jetsons dululah sebaya saya. Sebaya abang-abang semua. Betul. Jadi ini adalah satu hasil daripada sains dan teknologi yang memang kita boleh nampak secara jelas dan nyata. Bagaimana penerimaan Techlimpics di kalangan anak-anak muda pada pendapat Mosti sendiri, daripada segi penyertaan, daripada segi kegairahan para anak-anak muda ni untuk masuk dan bertanding? Alhamdulillah. Sebagaimana saya nyatakan tadi, sasaran kepada program bersifat pertandingan teknologi ini adalah kepada golongan muda, golongan kanak-kanak sekolah, remaja, sekolah menengah dan juga belia. Belia ni lepasan sekolah yang mana berada di IPT, yang mana berada di kolej komuniti. Jadi dalam konteks penyusunan atur cara pertandingan, kita menyusun ada acara yang sesuai dengan kaedah pertandingan tu kepada peringkat sekolah rendah, kepada sekolah menengah dan juga kepada peringkat belia. Jadi alhamdulillah sepanjang pelaksanaan tahun ni, semua yang kita aturkan dari segi KPI dan tahap sasaran pencapaian telah kita capai. So acara pertandingan pun kita aturkan supaya seimbang. Di peringkat akhir nanti ada beberapa acara yang melibatkan belia, penyertaan daripada belia yang kita anggap itu pertandingan akhir tahun ni yang mana kita cuba iktiraf. Saya juga ingin bawa satu lagi aspek yang kita tekankan tahun ni adalah pengantarabangsa. Bersempena dengan kepengerusian ASEAN tahun ni, kita juga mempelawa beberapa institusi pendidikan daripada ASEAN untuk menyertai dan terlibat dalam acara-acara bertanding dengan peserta yang akan peserta tempatan, belia tempatan, sekolah pasukan sekolah tempatan dalam acara yang sama. So sehingga kini 5 negara termasuk Cambodia, Thailand telah pun mengesahkan akan hadir semasa hari pertandingan dengan kontingen dan dengan peserta pasukan mereka sendiri. So alhamdulillah sambutan nampak bagus, mencapai sasaran, dan kita cuba membawa sasaran yang lebih tinggi, yang lebih signifikan pada tahun depan insya-Allah. Untuk anak-anak muda itu sendiri, silibus sains dan teknologi saya difahamkan dalam silibus sekolah menengah ada. Tapi untuk sekolah rendah mungkin belum ada lagi. Jadi bagaimana mereka diajar untuk mengolah teknologi sebagaimana diperlukan oleh setiap pertandingan? Okey, dalam modul, dalam kerangka perancangan Techlimpik, kita akan dokun setiap zon-zon pertandingan ni dengan aktiviti yang kita panggil outreach. Apa maksud outreach? Tim yang terlibat dalam pertandingan, penyedia modul-modul pertandingan ni akan kita bawa ke sekolah-sekolah.
terutamanya sekolah yang di peringkat pendalaman, pinggir bandar, terpencil dan juga di pulau-pulau. Kita pergi ke Pulau Sibu di Johor, kita hadir ke Pulau Bumbung di Sempurna Sabah untuk bukan setakat memperkenal dan bersama-sama kepada pihak guru sebagai pendidik dan pengajar dan juga kepada anak-anak sekolah untuk berlatih supaya benda ni boleh memberi hasil yang lumayan semasa pertandingan. So maksudnya acara pertandingan didukung dengan aktiviti outreach bagi maksud meningkatkan kemahiran terutamanya sekolah rendah dan sekolah menengah semasa dan sebelum berlangsungnya pertandingan. Sepanjang pembintangan Belanjawan 2026, kita dapat lihat bahawa peruntukan sebanyak 66 bilion dan ke atas telah pun diperuntukkan untuk Kementerian Pendidikan, satu jumlah yang begitu besar, dan kita boleh lihat ya sebab dan tujuannya. Ada sekolah-sekolah yang terpencil di Pulau Bumbung, di Pulau Perhentian pun ada satu sekolah saja. Ya, jadi betul. ini menunjukkan bahawa capaian yang meluas diperlukan untuk memastikan bahawa anak-anak muda kita ni dapat belajar sains dan teknologi pada tahap yang tertinggi untuk menghasilkan inovasi-inovasi seperti ini. Tentang penceritaan, Abang Sabri, bagaimana agaknya untuk kita menyampaikan mesej ini dengan mudah, dengan jelas kepada rakyat Malaysia yang pelbagai, bukan saja dari segi bangsa dan keturunan, tapi lokasi yang pelbagai. Sebab ada yang berada di bandar dan mungkin lebih faham tentang sains dan teknologi sebab inovasi itu ada di depan mereka. Tapi ada yang berada jauh di pulau, ada yang berada di kawasan-kawasan yang sukar dicapai dan mereka kurang melihat dan kurang mengamati perkembangan sains dan teknologi secara jelas. Okey. Pada pandangan saya peribadi, sekarang ini sudah pun meluas dari segi komunikasi, dengan handphone dan apa, semua teknologi dah sampai ke sudut mana pun. Jadi tidak heran kalau di kampung, di pedalaman mereka sedar akan benda ni, tetapi dalam bentuk yang lain. Okay. Kepentingan orang tua juga sudah mula sedar. Kita dilahirkan daripada zaman-zaman yang daripada ayah yang tak sekolah, anak yang tak sekolah, disebab anak cucu ni sekolah, yang makin sekolah. Jadi ibu bapa sudah berubah. Ayah bapa sudah berubah. Mungkin daripada zaman ayah saya dulu yang tak sekolah menghantar saya sekolah. Saya yang sekolah menghantar anak sekolah dengan fahaman yang lain, dengan kesedaran yang lain. Jadi sehingga kali ini saya rasa banyak ibu bapa yang telah memahami akan kepentingan ilmu-ilmu yang sains dan teknologi macam ni. Jadi kalau kita tengok di kampung, ini sudah pun meluas. Cuma barangkali apabila kita ledahkan benda macam ni, sebab itu saya percaya minat tahun yang ini, yang keempat ini lebih ramai lagi sebab pendedahan lebih awal kepada masyarakat dah pun berlaku daripada sudut macam-macam yang datang kepada masyarakat lagi ni. Sebab kalau kita tengok satu ketika dulu, zaman dulu, kalau tak silap zaman Renaissance dulu, kapan sains dan seni dia seimbang. Dia sama seni untuk alam juga sains kan. Jadi hari ini saya rasa sampai masanya untuk benda itu dilihat secara seimbang semula. Sebab saling memerlukan antara satu sama lain. Kalau kita tengok robot Azora kita ni kan, macam mana sains dan seni bergabung. Seni reka bentuk sangat diperlukan. Kita boleh menciptakan sains secara dalamannya, boleh menggerakkannya, tetapi kalau bentuk dia tidak direka dengan seni, dia tak cantik. Betul? Dia tak cantik. Setuju? Abang Sabri? Jadi sains itu sangat perlu. Inilah garapan yang kita perlukan, kombinasi antara kedua ataupun mungkin lebih daripada dua disiplin untuk menghasilkan sesuatu yang unik dan berbeza. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi kerana sudi bersama kami dalam membawa Techlimpics ke hadapan. Dan selamat berjaya dalam penganjuran nanti, insya-Allah. Terima kasih. Dan terima kasih Abang Sabri juga kerana sudi bersama kami. Terima kasih. Next Zora. Ya, okey. Ingat tidur tadi. Baik, kita bersama dengan rakan setugas Zanariah yang sudah pun bersedia di sambutan Hari Sukan Negara peringkat Negeri Selangor bersama Yang Berhormat Muhammad Najwan Halimi, Exco Belia dan Sukan Selangor di Dataran Kemerdekaan Shah Alam. Silakan.
Baiklah Terence, cerita Pagi Negeri Selangor hari ini saya bawa ke anda secara langsung di Kompleks Sukan Belia di Shah Alam ini, di mana hari ini berlangsungnya Hari Sukan Negara.